Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Afan bin Akmal Rizal. Nombor metrik saya adalah 13DKA20F1017. A new game is sweeping the US like a fever. At least it's new to them. Keep it dark that we've had it for years. And at New York's Hippodrome, Ken Davidson on the far side and Hugh Forgy show the stuff badminton is made of. The game that combines the thrill of action with the slow grace of a ballet. If you want to be a badminton champion, you have to combine the dexterity of a dancer with the sleight of hand of a conjurer. Hari ni, kalau kita pergi mana-mana, mesti kita akan sepak pasal bola sepak. Kita pergi dekat mamak, kita tengok bola sepak. Kita tengok Piala Inggeris. Kita tengok, yalah, permainan bola sepak ni memang diperkata di media sosial di mana-mana lah. Dan dia merupakan permainan nombor satu yang paling orang minat kat dunia ni. Tapi itu bukan tajuk saya hari ni. Tajuk saya adalah pasal permainan yang paling terkenal dekat dunia ni yang orang selalu main, adalah permainan nombor 2 di dunia, iaitu, kalau saya cakap ni mesti korang tahu saya, iaitu badminton. Sejarah badminton ni, badminton ni dah lama dah ada sebenarnya, tapi dia tak ada lah badminton yang sama macam sekarang. Dulu badminton ni tak ada bat lagi, dia hanyalah menggunakan shuttlecock tu sendiri. Shuttlecock tu je, bulu tangkis tu. Tapi bulu tangkis tu tak sama macam sekarang lah, dia berbeza. Permainan ini dimain ketika di semasa 200 tahun dahulu, iaitu ketika tamadun Cina yang dipanggil Capte. Tapi ketika itulah dia hanya permainan Capte yang menggunakan kaki. Tapi selepas itu, pada tahun 1600, adanya satu permainan seperti badminton sekarang, iaitu battledore and shuttlecock. Battledore and shuttlecock ni dia sama je macam badminton sekarang, tapi yang berbezanya kita ada net, yang ada bat, and shuttlecock iaitu bulu tangkis. Permainan battledore and shuttlecock ni pertamanya dia main dekat England. Battledore and shuttlecock ini dia hanya dimain oleh orang kelas atasan je, tapi bukan orang kelas bawahan. Orangnya kelas atasan je ni main. Undang-undang untuk main battledore and shuttlecock ni dia sama je dengan badminton, tapi dia tak ada net, and dia boleh pukul berapa banyak sekali pun pukul lah shuttlecock tu. Siapa yang jatuh ke shuttlecock tu, dia lah yang kalah. Itulah undang-undang permainan shuttlecock, battledore and shuttlecock ni lah pada tahun 1600. Pada tahun 1860, badminton moden telah wujud. Badminton moden ni wujud, dia bukan kat England, tapi di India. Tapi di India pun yang wujudkan badminton moden ni ialah tentera British yang berada di India, yang berkhidmat di India. Badminton moden ni dia dimodernkan, ialah macam kita tahu kan sebelum ni, pada tahun 1600, badminton kepada ketika itu yang dipanggil battledore and shuttlecock ni hanya menggunakan bat and shuttlecock. Tapi badminton moden ni dia ditambah baik dengan, iaitu dengan ditambah baik dengan net yang dapat memproperkan lagi lah permainan badminton moden ni. Tapi yang paling unik sekali yang saya nak cerita kat korang, badminton ni dulunya bukan dipanggil badminton tau, tapi punah. Punah ni merupakan badminton lah pada ketika itu. Punah ni dia dapat nama sempena tempat mereka kali pertama diorang main badminton moden ni. Nama tempat tu di daerah India, iaitu Pune. Sebab itulah ketika itu orang panggil Pune, orang tak panggil badminton. Tapi jadi mesti korang nak tahu kan macam mana nama badminton tu dapat. Kira nama badminton ni pula dapat apabila pada tahun 1873 tentera British tadi tu dia dah pencen, jadi dia balik ke tanah air dia balik, iaitu England. Dia bawa balik permainan ini dan dia main di rumah Duke
di satu kawasan, dan satu kawasan tu di daerah England, dan kawasan tu yang dipanggil Badminton Village, iaitu kampung badminton. Memang ada nama tempat tu, Badminton Village, sebelum ada ni permainan badminton ni. Jadi apabila tentera British daripada India ni bawa permainan punah ni ke England, permainan punah ni semakin terkenal, orang ramai main, menyebabkan diorang rasa macam nama punah tak sesuai dengan permainan tu. Jadi bila diorang fikir balik, diorang ambil lah nama tempat ni, mana tempat pertama diorang main di England, iaitu Badminton Village, dan diringkaskan menjadi badminton. Okay. Jadi sebab itulah daripada sekarang lah orang panggil permainan badminton ni ialah badminton. Okay. Selepas nama badminton ni dapat, dah ramai orang main badminton ni. Jadi badminton ni pula pada satu masa ada satu orang lelaki namanya Mr. Percy. Dia merupakan Secretary of Guildford Badminton. Dia telah mengadakan satu pertandingan badminton bergu yang pertama di dunia. Jadi dia ni merupakan pelopor pertandingan badminton yang pertama berlaku di dunia. Itu yang telah berlangsung di Guildford Royal Hall lah dekat England. Selepas tu pada tahun 1829 wujudlah kejohanan All England yang pertama dekat England. Ini ada bergu, ada perseorangan. Jadi semakin lama badminton ni semakin meriah lah, semakin meriah. Jadi pada satu masa itu, pada tahun 1833 tertubuhlah IBF, iaitu International Badminton Federation, yang dianggotai oleh 9 negara, iaitu England, New Zealand, Canada, France, Holland, England, Wales, Scotland, Ireland, dan yang terakhir adalah Denmark. Tapi pada tahun pada lama kelamaan, India telah menyertai IBF ni, International Badminton Federation ni, sebagai negara sekutu sebab dia orang tak merdeka lagi. Jadi selepas IBF ni wujud, adalah satu nama pertandingan badminton satu dunia boleh sertainya, iaitu Piala Thomas, yang daripada sekarang masih ada, yang ramai sebut-sebutkan, iaitu Piala Thomas. Piala Thomas ni yang telah diadakan pertama sekali telah diadakan pada tahun 1948, and korang mesti tak percaya kan, pemenang bagi Piala Thomas pertama kat dunia ni, mesti korang tak percaya, iaitu negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Dan lebih dikenali pada ketika itu ialah Tanah Melayu. Permainan badminton juga dia ada undang-undang dia tersendiri. Dia tak samalah dengan permainan sukan yang lain, tapi dia ada undang-undang tersendiri. Seperti contoh, apabila pemain melakukan servis yang pertama atau servis-servis yang seterusnya, mereka perlukan melakukan servis di bawah paras pinggang. Jadi apabila mereka tak melakukan servis di bawah paras pinggang, dia akan dikira batal lah. Dan itu dikira undang-undang dia. Selain itu, apabila melakukan servis ni, pemain perlu pukul bulu tangkis tu dan jatuh di petak di antara garis servis panjang dan garis servis pendek. Kalau garis servis panjang dan garis servis pendek, bulu tangkis tu kena jatuh di antara garisan tersebut. Kalau tak jatuh di antara garisan tersebut, pemain akan dikira batal lah dan tak dapat mata. Sebab tu permainan badminton ni dia agak sukar sikit lah. Tapi kalau dah biasa main, dia akan biasa lah. Dan apabila pemain ni melakukan servis ni dia tak boleh pukul suka-suka, nak pukul ke arah mana je. Apabila dia melakukan servis, dia perlu berada di petak yang sebetulnya, iaitu dia ada dua petak, iaitu petak servis kanan dan petak servis kiri. Petak servis kanan ni dia merupakan bagi mata genap, iaitu 0, 2, 4 dan seterusnya lah. Tapi pada petak servis kiri ni pula untuk nombor mata yang ganjil, seperti 1, 3 dan seterusnya. Jadi apabila dia melakukan servis yang pertama, pemain perlu berada di petak servis kanan dan pukul bulu tangkis itu ke arah petak servis kanan pihak lawan. Jadi dia akan menjadi bersilang lah. Jadi kalau dia berada di petak servis kiri pula, kerana mata dia ganjil, dia perlu pukul pada petak servis kiri pihak lawan. Jadi kalau dia pukul, pada contoh dia buat servis di petak servis kanan dan dia pukul bulu tangkis tu, dia serve
bulu tangkis tu nak pukul pada petak servis kiri pemain, dia akan kira batal. Dia perlu pemukul tu kena pukul secara silang, tapi dia kena ikut mata dia lah. Macam tu. Dalam permainan badminton ni juga, dia akan sediakan satu kawasan yang berbentuk kotak. Dia ada garisannya. Jadi bagi pemain persorangan, apabila mereka melakukan servis, bulu tangkis tu akan dikira keluar apabila bulu tangkis tu jatuh di garis tepi perseorangan lah. Dia akan jatuh di luar garis tersebut. Manakala bagi permainan bergu pula, dia akan apabila dia melakukan servis dan bulu tangkis tu akan dikira keluar, ataupun di tengah main pun bulu tangkis tu akan dikira keluar apabila dia pukul, bulu tangkis jatuh di garis tepi bergu. Tapi yang membezakan petak dia orang yang persorangan dengan bergu ni hanya saiz dia lah. Tapi dia memang akan buat saiz besar untuk bergu, tapi apabila persorangan dia akan jadi kecil. Pemain persorangan dia akan kecil sikit, manakala pemain bergu dia akan besar. Keseluruhan petak tersebut lah. Petak yang dia buat garisan tu semua ada makna, seperti saya nyatakan tadi lah makna-maknanya. Dalam permainan badminton juga, dia ada mata juga. Penggunaan mata dia ada 3 set. Setiap set ada 22 mata. Jadi pada mata 20, pemain akan diberi 2 mata lebih. Pemain mana yang mendapat 2 mata lebih itu akan menang pada set itu. Jadi saya akan terangkan macam mana. Contoh macam set pertama, pemain pertama tu dia dapat 22 mata dan dia menang set pertama. Dia kena main juga set kedua, main, dan kalau dia menang juga set kedua ni 22 mata, dia menang. Tapi kalau dia kalah, dia kena teruskan lagi set ketiga penentuannya. Macam itulah permainan badminton ni. Tapi dalam permainan badminton juga ada juga salah laku bila kita buat akan dikiranya batal. Contoh macam kita pukul, bulu tangkis terkena pada net, tersangkut pada net, atau akan dikira batal lah. Dan apabila kita pukul bulu tangkis tu dan kita pukul ke atas, kena pada siling, dia akan dikira batal juga. Dan apabila kalau kita dalam sukan badminton juga, tak semestinya setiap benda tu batal dan diberi pada pihak lawan untuk melakukan servis. Ada je kita akan diberi peluang untuk melakukan servis tu lagi. Contoh macam kita pukul tapi sebenarnya pihak lawan tak bersedia, kita pukul tapi kita boleh pukul lagi sekali, dia bagi peluang kedua untuk kita. Macam itulah permainan badminton. Permainan badminton ni juga dia ada pengadil, dia ada 10 pengadil. Jadi salah satu dia ada ketua pengadil yang menjaga mata dan dia juga yang menjaga garisan, tapi dia berada di tengah-tengah. Jadi dia selebihnya pengadil tu akan menjaga garisan untuk tengok bola tangkis tu jatuh keluar ataupun masuk. Sebab kalau keluar tak dapat mata, kalau masuk dia akan dikira mata. Bagi info tambahan pula, saya hanya untuk kongsi pada anda semua lah. Seperti mana kita semua tahulah, Piala Thomas ni adalah piala yang antara kejohanan yang paling famous, paling terkenal lah dekat dunia ni, sebab dia melibatkan sebanyak negara. Dia seumpama macam bola sepak ada FIFA, dan Piala Thomas, kalau badminton dia ada Piala Thomas. Dia macam tu. Apa yang membanggakan saya ialah Malaysia dia merupakan top 3 pemenang Piala Thomas dalam ranking. Yang ranking ni adalah, yang pertama ialah Indonesia sebanyak 13 piala, sebanyak 13 kali dia menang. Kedua ialah China sebanyak 9, dan negara kita Malaysia yang ketiga ni sebanyak 5 tu antaranya pada pertama sekali Piala Thomas diadakan pada tahun 1949, kita menang. Pada ketika itu kita dikenali sebagai tanah Melayu, bukan Malaysia. Kita menang. Lepas tu seterusnya pada tahun 1952 kita menang lagi. Pada tahun 1955 kita menang lagi. Pada tahun 1967 kita menang, dan pada tahun 1992 ini merupakan detik yang paling saya rasa macam paling seronok, sebab kejohanan Piala Thomas ini yang mewakili Malaysia ada satu adik-beradik yang amat saya kagum sekali, iaitu adik-beradik Siddiq. Dia merupakan pemain badminton yang amat lah, yang paling terkenal lah, paling senang cerita dia paling power lah.
Jadi saya amat kagum dengan adik-beradik ni sebab dia dapat mengharumkan nama negara. Pada Thomas ni, dia seumpama macam FIFA. Dia memang, tak tahu nak cakap, tapi memang terkenal lah. Jadi saya memang kagum lah. Jadi kita juga, negara Malaysia pernah ada pemain nombor 1 dunia, iaitu Datuk Lin Chow Wing. Tapi dia pun dah berhenti, dah bersara, dan ketika dia bersara pun dia dah bukan top man lah. Jadi saya agak kecewa lah. Tak apa, mungkin akan datang kita akan menjadi sebuah, kita akan bangkit balik untuk menjuarai Piala Thomas, InsyaAllah.